Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Terima kasih kepada pihak penganjuk iCOFED tahun 2020, para peserta seminar, serta tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar pembentangan ini. Saya Nazira binti Radin Salim dari IPG Kampus Tunku Bainun Bukit Mertajam bersama dengan penyelesaian saya iaitu Dr. Idris bin Mansur dari Universiti Sains Malaysia dan juga sahabat saya iaitu Dr. Siti Aisyah binti Asy'ari dari IPG Kampus Tunku Bainun juga. InsyaAllah kami akan membentangkan kajian kami berkenaan dengan kursus terjemahan. Tajuk kajian ini adalah kursus terjemahan di IPG, satu tinjauan terhadap keperluan penawaran kursus terjemahan pada peringkat PISMP. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Jadi hakikatnya dalam dimensi masa dan dunia tanpa sepadan, komunikasi antara seluruh masyarakat dunia menjadi sangat penting. Masyarakat yang berbeza bahasa kebiasaannya menggunakan terjemahan untuk berkomunikasi. Jadi dalam hal ini, penterjemah haruslah memainkan peranan mereka dengan cekap. Namun untuk melahirkan penterjemah yang cekap, siri pengajaran dan latihan terjemahan sangat diperlukan. Malahan menurut Khatib Albay tahun 2015, satu bentuk latihan yang terkini serta dapat memenuhi keperluan sosial semasa dan skop antarabangsa sangat perlu dianjurkan. Jadi seorang penterjemah kebiasaannya harus memiliki kecekapan terjemahan yang terdiri daripada beberapa sub kecekapan tertentu. Jadi apakah itu kecekapan terjemahan? Iaitu kemampuan untuk melakukan proses menterjemah secara terperinci oleh seseorang yang terhasil daripada pengetahuan dan juga kemahiran yang mantap berdasarkan apa? Berdasarkan gabungan beberapa sub kecekapan tertentu. Sub kecekapan inilah yang diperolehi daripada siri latihan dan praktikal yang khusus dalam bidang terjemahan. Jadi saya bagi contoh ya, iaitu contohnya ayat yang pertama dalam bahasa Arab. Hanal an shishah masyhurah lada al-maliziyin. Jadi bagaimana kita nak menterjemahkan ayat ini? Jadi mungkin ada orang yang menterjemah sebagai shisha itu sebagai rokok elektronik. Dewasa ini rokok elektronik semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi adakah ini terjemahan yang tepat untuk kata shisha? Mari kita tengok pilihan yang kedua. Dewasa ini shisha semakin popular dalam kalangan orang Malaysia. Jadi terjemahan yang lebih baik ialah shisha juga, iaitu kata pinjaman daripada perkataan shisha. Contoh yang kedua ialah ash'uru bil hanin ila masqati ra'si. Jadi kalau penterjemah tidak memainkan peranannya ya, hanya terjemah secara word by word atau terjemahan perkataan demi perkataan, ia akan menjadi begini. Aku merindui tempat jatuh kepalaku. Jadi terjemahan ini agak janggal, memang janggal lah ya. Jadi apakah terjemahan yang lebih baik? Aku merindui tanah tumpah darahku. Jadi masqatu ra'si itu adalah tanah tumpah darahku. Jadi bentuk terjemahan yang dihasilkan sebenarnya menjadi kayu pengukur terhadap kecekapan terjemahan seseorang. Justru itu, penterjemah haruslah mempersiapkan diri dengan kecekapan terjemahan yang terdiri daripada beberapa sub kecekapan terjemahan seperti kecekapan bahasa, kecekapan budaya, kecekapan teks, kecekapan prosedur, kecekapan instrumen dan sebagainya. Jadi, dari manakah kecekapan terjemahan ini dapat diperolehi? Iaitu daripada latihan dan pengajaran terjemahan. Jadi menurut Bell tahun 2006, keperluan pelajar terhadap latihan dan pengajaran terjemahan terbagi kepada 3. Iaitu yang pertama,
sebagai subjek dalam penyelidikan asas dan terapan. Yang kedua, sebagai satu input dalam program sarjana bahasa. Dan yang ketiga, sebagai fokus terhadap program latihan penterjemah profesional. Jadi akhir sekali kita dapat menghasilkan seorang penterjemah ataupun guru bahasa yang cekap. Jadi apakah peranan terjemahan sebagai medium dalam subjek terapan bahasa asing untuk poin yang pertama menurut Bell tadi? Jadi pelajar daripada jurusan bahasa asing masih lagi dalam proses menguasai sistem tata bahasa dan memahami perbezaan silang budaya antara dua bahasa. Jadi pembelajaran terjemahan dilihat mampu memenuhi keperluan pelajar dalam mencapai objektif pembelajaran bahasa asing. Iaitu apa? Iaitu yang pertama adalah mengenai tata bahasa. Jadi terjemahan dapat membantu pelajar menguasai tata bahasa sumber dan juga tata bahasa saran dengan lebih baik. Seterusnya, terjemahan juga dapat membantu pelajar jurusan bahasa mengayakan kosakata bahasa asing mereka yang sedang mereka pelajari. Di samping itu, terjemahan juga dapat membantu pelajar memahami dan menghayati kebudayaan asing dengan lebih dekat. Bagaimanakah terjemahan dikatakan sebagai alat mempelajari tata bahasa dan leksikal? Jadi, dalam menghasilkan satu bentuk terjemahan, pelajar biasanya akan melalui beberapa proses, 3 proses ya. Proses yang pertama adalah mereka perlu menganalisis ayat sumber terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan mula melakukan pemindahan daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Dan akhir sekali mereka akan menstruktur semula ayat bahasa sasaran. Jadi selepas mereka melalui 3 proses inilah mereka akan dapat memahami struktur ayat, bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan lebih baik. Jadi sebagai contoh lagi, ayat bahasa Arab, Ra'aitu baqaratan matat fi tariq bil ams. Jadi bagaimanakah kita nak menterjemahkan perkataan ra'aitu baqaratan contohnya? Ya, jadi dari sinilah pelajar akan melalui 3 proses tadi di mana mereka menganalisis ya dan mereka menstrukturkan semula ayat tersebut di dalam bahasa sasaran daripada bahasa sumber tadi. Jadi mari kita cuba terjemah ya. Semalam saya melihat lembu betina mati di jalanan. Semalam saya melihat lembu betina mati di jalanan. Jadi sebenarnya terjemahan yang pertama ini dilihat agak janggal. Mari kita cuba bentuk terjemahan yang kedua. Semalam saya telah melihat lembu betina mati di jalanan. Jadi saya telah tambahkan perkataan telah. Saya telah. Tapi masih kelihatan agak janggal. Mari kita cuba yang ketiga. Semalam, saya telah melihat seekor lembu betina mati di jalanan. Di sini saya tambahkan perkataan seekor iaitu penjodoh bilangan untuk lembu. Tapi sebenarnya tuan-tuan ya, terjemahan ini pun masih kelihatan janggal. Jadi apakah terjemahan yang terbaik yang sesuai untuk ayat asal bahasa sumber? Semalam, saya telah melihat seekor lembu mati di jalanan. Ya, saya telah melihat. Surah itu saya telah melihat seekor lembu. Baqarah ialah seekor lembu. Ya, mati di jalanan. Jadi perkataan betina tidak wujud lagi ya sebab dalam bahasa Melayu jantina binatang tidak perlu disebutkan pun. Ya, jadi terjemahan yang paling adil ialah semalam saya telah melihat seekor lembu mati di jalanan. Jadi di sinilah 3 proses itu akan dilakukan oleh seorang pelajar jurusan bahasa Arab yang mengambil subjek terjemahan di mana mereka perlu melalui 3 proses tadi dan hasilkan satu terjemahan yang lebih baik. Beberapa aktiviti yang melibatkan pengaplikasian terjemahan sebagai teknik pengajaran boleh digunakan. Ia diadaptasi daripada Nur Hazlina Hussein tahun 2009. Jadi proses pengajaran bahasa asing ya, antaranya ialah memahami maksud kosakata.
iaitu beberapa perkataan bahasa ibunda digunakan untuk membantu pelajar. Terjemahan yang digunakan bukan semata-mata mengajar terjemahan perkataan yang diberi, sebaliknya sistem bunyi bahasa asing juga turut diajar. Seterusnya, dari segi pembinaan ayat. Pengajaran pola ayat yang betul bagi memastikan pelajar dapat membina ayat dengan betul. Terjemahan perkataan demi perkataan perlu dielakkan. Sebaliknya, terjemahan tersebut haruslah mengikut konteks ayat. Seterusnya, proses pengajaran bahasa asing juga kita perlu memperbaiki kemahiran berbahasa, iaitu dengan sebagai contoh memperdengarkan lagu dalam bahasa ibunda untuk diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ini adalah untuk memperbaiki kemahiran lisan. Dan akhir sekali, dicadangkan supaya dalam proses pengajaran bahasa asing ini kita mempelajari dan memahami sejarah dan budaya bahasa asing, iaitu memilih dan menterjemahkan cerita atau kisah berkenaan budaya bahasa asing dan kemudian melakukannya semula dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Ini adalah beberapa cadangan dalam proses pengajaran bahasa asing kepada pelajar kita. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah kursus terjemahan untuk pelajar jurusan bahasa Arab di IPG. Jadi, kursus terjemahan untuk pelajar bahasa Arab di IPG adalah pengenalan leksikografi, pengenalan leksikografi dan penterjemahan bahasa Arab. Ataupun dalam bahasa Arabnya ialah Al-Madkhal ila Ma'ajim Al-Lughatil Arabiyyah wa Tarjamah, iaitu kod dia BAM 1054. Kursus ini adalah wajib kepada pelajar program PPISMP Bahasa Arab Sekolah Rendah. Ia diambil semasa semester kedua dengan jumlah jam keseluruhan ialah 170 jam, di mana leksikografi adalah 80 jam sementara terjemahan adalah 70 jam. Kursus terjemahan di IPG hanya ditawarkan kepada pelajar persediaan iaitu PPISMP dan tiada untuk pelajar ijazah iaitu PISMP. Seterusnya, mari kita lihat apakah metodologi kajian ini. Dari segi objektif, ia adalah untuk meninjau sejauh mana keperluan penawaran kursus terjemahan pada peringkat ijazah ataupun PISMP di IPG. Instrumen yang digunakan adalah soalan temubual semi-struktur. Responden pula terdiri daripada 3 orang tenaga pengajar kursus terjemahan, 9 orang pelajar jurusan bahasa Arab PISMP semester 1 dan 3 orang pelajar jurusan bahasa Arab PISMP semester 5. Mereka ini adalah alumni untuk subjek ini. Lokasi kajian ini adalah di 2 buah IPG yang menawarkan jurusan bahasa Arab. Jadi daripada semasa kajian ini dilakukan, ada 27 IPG namun hanya 2 IPG sahaja yang menawarkan jurusan bahasa Arab. Jadi apakah dapatan kajian terhadap pendidikan yang kami lakukan ini? Jadi kami telah membahagikan dapatan kepada 2 tema yang penting. Tema yang pertama adalah kepentingan kursus terjemahan terhadap pelajar jurusan bahasa Arab. Jadi daripada temubual tersebut, kami telah memecahkan tema itu kepada 3 subtema pula, iaitu yang pertama adalah faedah kepada pelajar. Jadi pelajar merasakan bahawa terjemahan adalah satu pengetahuan bahasa yang lebih kehadapan yang harus dimiliki oleh seorang pelajar jurusan bahasa. Terjemahan juga dapat pelajar juga dapat menguasai dua bahasa dan memperolehi kosakata melalui subjek terjemahan. Dan melalui subjek
terjemahan ini juga mereka dapat mengetahui teknik dan prosedur terjemahan. Seterusnya adalah faedah kepada masyarakat. Jadi, melalui subjek terjemahan ini, pelajar dapat mengukuhkan pengetahuan menterjemah mereka kerana mereka menjadi sumber rujukan oleh masyarakat untuk menterjemah sesuatu perkataan ataupun ayat. Lebih-lebih lagi perkataan yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Pelajar juga merasakan mereka dapat menjalankan aktiviti terjemahan untuk sesuatu buku atau karya untuk keperluan masyarakat. Subtema yang ketiga adalah faedah kepada negara. Jadi melalui pembelajaran terjemahan ini, mereka berharap untuk memenuhi hasrat aspirasi negara iaitu melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bahasa. Seterusnya adalah tema yang kedua iaitu keperluan penawaran kursus terjemahan kepada pelajar PISMP. Jadi daripada temu bual ini didapati subjek terjemahan dapat mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran terjemahan pelajar, di mana subjek ini dapat memperlengkapkan lagi ilmu dan pengetahuan terjemahan guru bahasa Arab. Mereka juga menyatakan bahawa ilmu terjemahan merupakan satu bentuk latihan yang berterusan. Mereka menyatakan bahawa pembelajaran terjemahan hanya pada peringkat persediaan iaitu PPSMP tidak dapat membina kemahiran secara berterusan. Seterusnya adalah untuk subtema yang kedua untuk tema kedua iaitu waktu interaksi sedia ada tidak mencukupi. Jadi pelajar ataupun responden merasakan bahawa faktor utama faktor waktu interaksi sedia ada adalah tidak mencukupi itu merupakan satu faktor utama kepada keperluan pelanjutan kursus terjemahan pada peringkat PISMP. Menurut mereka, cakupan tajuk yang begitu banyak dalam kursus sedia ada iaitu semasa PPSMP tersebut menjadikan waktu interaksi tidak mencukupi. Jadi mereka hanya belajar secara teori sahaja dan kurang dapat mengaplikasi. Sedangkan terjemahan merupakan satu aktiviti yang memerlukan banyak aplikasi dan juga latihan. Subtema yang ketiga adalah berkenaan dengan kursus sedia ada hanya meliputi aspek asas sahaja. Jadi menurut mereka, kandungan kursus terjemahan yang sedia ada hanya mencakupi perkara asas dan teori sahaja. Justru itu mereka mencadangkan supaya kandungan kursus lanjutan jika dibuat akan memberi penumpuan pada aplikasi dan juga latihan. Jadi apakah rumusan dan kesimpulan yang kita dapat buat daripada dapatan kajian ini? Saya menggunakan analisis SWOT Kita lihat dari segi kekuatan terlebih dahulu. Jadi dapatan ini memperlihatkan bahawa kursus terjemahan sangat penting kepada pelajar jurusan bahasa Arab. Kursus terjemahan juga didapati dapat memberi faedah kepada masyarakat dan komuniti, juga dapat membantu negara mencapai aspirasi. Seterusnya adalah dari segi kelemahan. Jadi didapati bahawa masa penawaran kursus didapati terlalu awal, yang mungkin menjadikan kelas pembelajaran terjemahan hanya menjadi kelas pembelajaran bahasa. Reka bentuk kursus pula didapati agak umum. Justru itu, pelajar kurang dapat memperolehi ilmu terjemahan. Jadi apakah tindakan kita boleh ambil? Apakah cadangan tindakan yang boleh kita cadangkan yang boleh kita buat? Yang pertama, sama ada memindahkan kursus terjemahan daripada PPISMP kepada PISMP ataupun dicadangkan supaya mengekalkan kursus terjemahan pada PISMP dan ditambahkan satu kursus lagi atau dipelanjutkan satu kursus lagi untuk peringkat PISMP. Jadi
Akhirnya, hasilnya, kita berharap supaya kita dapat melahirkan ataupun membantu pelajar bahasa supaya lebih mahir dalam bidang terjemahan. Juga kita berharap untuk melahirkan guru atau tenaga pengajar bahasa asing yang kompeten dalam aspek bahasa dan juga aspek terjemahan. Seterusnya, jika pelajar ingin menambahkan ataupun menukar aliran kepada terjemahan yang lebih profesional, ya, mungkin mereka dapat menjadi seorang penterjemah bebas ataupun penterjemah profesional. Baik, itu sahaja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti pembentangan ini sehingga akhir. Bye. Assalamualaikum.